Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita yang menggempakan baru kita terima sahabat semua. Habislah katak UMNO yang masuk ya parti PAS. PAS ini pula mengatakan menolak kata-kata, tapi akhirnya mereka pula yang menyokong kata-kata politikus sampah. Kenapa sahabat semua hari ini dikatakan proses tuntutan sebanyak RM100 juta sedang dijalankan oleh Parti UMNO terhadap pengkhianat ya daripada Adun Rembia ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa saya ingin membawakan anda kenyataan media ini untuk tatapan kita semua. UMNO mula proses tuntut ganti rugi ya sebanyak 100 juta daripada Jailani, katak politik ya yang mengkhianati Parti UMNO. Jadi Ashraf Wadi Disuki berkata, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO bersetuju proses perundangan terhadap Adun Rembia Muhammad Jalani Khamis dimulakan. Jadi UMNO setuju ya proses itu akan dimulakan dan menuntut ganti rugi serta pampasan berjumlah RM100 juta ringgit daripada Adun Rembia Muhammad Jalani Khamis kerana mengkhianati, melompat dan juga menyertai Parti PAS. Dalam kenyataan Setiausaha Agungnya Ashraf Wadi Disuki berkata ia selaras dengan perjanjian di Meterai terhadap wakil rakyat yang meninggalkan dan membelakangi pendirian parti. Ashraf berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam tadi. Dan PAS pada satu sidang media pada 16 Julai mengumumkan Jalani telah menyertai parti itu selepas diterima sebagai ahli pada Jun 2023. Dan setakat 9 September tahun lalu, media melaporkan Jalani sebagai ahli UMNO. Apabila di lembaga disiplin parti mengosorkan beliau digantung keahliannya. Jalani menyertai UMNO pada tahun Jun 2001 selepas meninggalkan PKR dan mempertahankan kursi Dun Rembia atas tiket Barisan Nasional. Jadi inilah katak terpaling katak sahabat semua. Dari PKR menang tiket PKR, lepas tu mengkhianati masuk UMNO, sekarang mengkhianati UMNO jadi katak masuk PAS. Sekarang ini PAS pula pergunakan beliau. Jadi siapa mau tolong untuk dapatkan 100 juta itu. Jadi sementara Ashraf berkata MKT turut mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan secara kejam ke atas pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Tehran, Iran. Pembunuhan pimpinan tertinggi Hamas yang memainkan peranan utama dalam usaha gencatan senjata demi keamanan di Gaza ini membuktikan kebaculan dan kegilaan Zionis Israel yang berterusan melakukan genosid ke atas rakyat Palestin. UMNO bertekad terus menyokong untuk memperjuangkan pembebasan Palestin dan sentiasa bersama dengan saudara kami di kalangan Hamas, Fatah dan seluruh rakyat Palestin yang sekian lama ditindas dan dirampas hak mereka oleh Zionis, katanya lagi. Dalam pada itu, Ashraf juga berkata semua ahli MKT diminta berkampung dan menyelaraskan gerak kerja jentera parti di setiap pusat daerah mengundi di negeri sepanjang pilihan raya kecil yang akan bermula penamaan calon pada Sabtu ini. PRK Negeri diadakan selepas Dun Kelantan pada 19 Jun lalu mengisytiharkan kursi kosong selepas dimaklumkan oleh Muhammad Azizi Abdul Naim bukan lagi ahli bersatu. Dan keahlian Azizi yang juga ahli Parlimen Gua Musang dihentikan selepas dia gagal mengisytiharkan kesetiaannya kepada parti dan menunjukkan sokongan kepada Anwar selaku Perdana Menteri. Ini antara apa yang berlaku ya, menyebabkan kehilangan kursi ya dan sebagainya. Lepas tu pengkhianat dari PKR ini masuk UMNO, lepas tu mengkhianat UMNO masuk PAS. Sekarang ini ya dia seakan-akan menjadi kambing hitam kerana kerakusan ya daripada parti PAS ini sanggup menerima dan kononnya beliau sudah masuk PAS. Sekarang ini berdepan pula ya dengan tuntutan ganti rugi sebanyak 100 juta ringgit. Adakah PAS akan menolong ya ahli mereka ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat semua. Adakah Ten Melo akan dilancarkan untuk menolong membayar ya pampasan 100 juta ini? Alright. Jadi satu lagi ya sebelum saya akhiri, satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan, kenyataan daripada timbalan presiden, kalau saya tidak silap ya, timbalan presiden Parti UMNO. Jadi katanya ini berkaitan dengan BRICS. BRICS bukan anti barat, kata Menteri Luar. Yaitu antara kenyataan ya daripada Muhammad Hassan. Baik negara anggota BRICS tetap mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara barat, kata Muhammad Hassan. Dan blok ekonomi organisasi antara kerajaan Brazil, Rusia, China, India, China dan Afrika Selatan BRICS
yang hendak disertai Malaysia bukanlah sebuah organisasi bersifat anti barat, kata Menteri Luar Muhammad Hassan. Beliau berkata banyak negara anggota BRICS tetap mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara barat dan penting bagi Malaysia sebagai negara perdagangan untuk menjalin hubungan baik dan dengan semua negara dalam usaha untuk meneroka peluang-peluang perdagangan dan pelaburan baharu. Kerajaan juga katanya lagi melihat bahawa penglibatan Malaysia dalam BRICS selari dengan usaha memacu ekonomi negara untuk berkembang dengan lebih pesat, stabil dan berdaya tahan, katanya menurut jawapan bertulis disiarkan di laman sawang Parlimen hari ini. Di samping itu juga penyertaan Malaysia dalam BRICS diyakini dapat memberikan nilai tambah kepada negara, terutama yang melibatkan isu-isu pembangunan dan ekonomi global serta kepentingan-kepentingan lain bagi negara-negara yang sedang membangun. Beliau menjawab pertanyaan Senator Abdul Halim Sulaiman sama ada hasrat penyertaan Malaysia dalam BRICS selari dengan pendirian dan dasar luar kerajaan yang selama ini sentiasa menjalin hubungan baik dengan semua negara. Muhammad Hassan berkata, sebagai negara berdaulat, Malaysia bebas menyertai apa jua organisasi antara kerajaan yang sesuai dan bermanfaat kepada negara selaras dasar luar Malaysia yang bebas, berprinsip dan pragmatik. Penyertaan dalam BRICS selari dengan pendekatan dasar luar Malaysia yang mendukung konsep multilateralism bagi menangani pelbagai cabaran global yang mendesak, katanya. Ini terbukti menerusi penglibatan dan saranan aktif yang dimainkan oleh Malaysia dalam pelbagai organisasi antarabangsa pada peringkat serantau dan pelbagai hala termasuk ASEAN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM dan Kumpulan 77. Muhammad juga berkata penyertaan dalam BRICS membolehkan Malaysia memberikan sumbangan demi kebaikan kepada masyarakat antarabangsa di samping suara akan lebih didengari di persada dunia. Jadi untuk tujuan ini, Malaysia akan mengandahkan usaha bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang berkepentingan lain, termasuklah sektor teknologi tinggi seperti transformasi digital, kecerdasan buatan dan semikonduktor. Malaysia yakin penglibatan dalam BRICS tidak menjadi halangan kepada jalinan hubungan dan kerjasama yang baik dengan mana-mana negara, termasuklah negara-negara barat, kata Muhammad Hassan ini. Jadi itu antara penjelasan yang sangat jelas sebenarnya berkaitan dengan penyertaan Malaysia ke BRICS ini yang seringkali ada juga cuba dimainkan, dipolitikkan oleh pihak pembangkang tetapi sebelum ini sebenarnya telah pun dijawab oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat dan hari ini sekali lagi ditanya di dalam di dalam Dewan Negara dan satu pencerahan yang begitu baik daripada Muhammad Hassan Menteri YB Menteri ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Apa pandangan anda dua perkara yang saya kongsikan tadi? Yang pertama, MB pula, Adun Rembia berdepan untuk tuntutan sebanyak 100 juta sedang dijalankan oleh UMNO. Jadi habislah katak politik. Politikus sampah daripada PAS sudah masuk PAS jadi ahli PAS lah PAS ini kita tahu seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin, mereka akan sanggup melakukan apa saja kerana parti ini, kata Muhyiddin, adalah parti ajaran sesat. Mereka akan tunggang apa saja demi kuasa, demi wang ringgit, demi kepentingan politik, demi kepentingan individu tertentu. Itu antara kenyataan. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.